Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita ingin membincangkan tentang leukemia yang kedua dalam siri kita, iaitu acute lymphoblastic leukemia. Jadi kalau kita tengok carta asal kita ada 4 jenis leukemia yang kita selalu tangani. Acute lymphoblastic leukemia ataupun ALL adalah asalnya daripada sel limfoid dan dia juga bertindak secara cepat. Jadi sebab itu dipanggil acute lymphoblastic leukemia. Jadi ada banyak persamaan dengan AML dan pada masa yang sama ada juga kelainan kerana selnya datang daripada sel limfoid yang suka pergi ke kelenjar. Jadi sebab itu banyak juga simptom-simptom atau gejala yang pesakit kita dapat kebanyakannya agak sama dengan limfoma, di mana mereka mudah demam, mereka mempunyai pembekakan kelenjar, mereka mempunyai pembekakan pada limpa dan juga pada masa yang sama mereka juga mungkin akan mendapat berat badan yang kurang selama beberapa bulan sebelum kita dapat diagnosis mereka. Jadi itu adalah sedikit kelainan berbanding dengan dengan AML dan dia juga mempunyai 2 kemuncak. Kalau kita lihat AML kebanyakan pesakitnya pada usia yang tua lebih daripada 40 tahun, tapi bagi ALL ada satu kemuncak pada pesakit pediatrik antara umur 2 hingga 8 dan yang kedua ialah umur 40 ke atas. Jadi pesakit yang pediatrik selalunya dari segi rawatan dan juga lagi dari segi prognosisnya adalah jauh lebih baik berbanding dengan pesakit yang sudah lanjut usianya. Jadi dua kemuncak yang berbeza. Dari segi rawatannya mungkin sama tetapi cara penyakit itu behave mungkin berlainan. Selalunya untuk pediatrik kita dapat memberi rawatan yang lebih agresif. Bila pesakit itu sudah meningkat umur, mungkin rawatan agresif yang kita biasanya bagi pada pediatrik itu mereka tidak sesuai untuk menerimanya. Jadi kalau kita tengok juga salah satu lagi kelainan ialah dia boleh masuk ke dalam sistem saraf. Jadi ada banyak pesakit kita yang setelah selamat dirawat, penyakitnya sudah hilang, mereka mungkin dapat semula penyakit itu semasa relapse dan relapse-nya kadang-kadang di bahagian otak ataupun di bahagian saraf. Jadi adalah penting pada peringkat awal kita kena kesan sama ada saraf terlibat dan sekiranya perlu dia diberi rawatan khusus untuk saraf. Sebenarnya semua pesakit ini akan menerima rawatan saraf, tidak kira sama ada terbukti dia ada penyakit di bahagian saraf atau tidak, sebagai sebahagian daripada protokol mereka. Jadi cara untuk melihat sama ada pesakit itu ada atau tidak leukemia ini adalah sama dengan AML, di mana dia memerlukan filem darah dan juga pemeriksaan sumsum tulang, tapi apa yang berbeza ialah pemeriksaan air sumsum tulang dan juga mungkin perlu untuk pesakit ini. Jadi air sumsum tulang ni banyak mitos-mitosnya. Ada ramai yang berpendapat sekiranya mereka perlu membuat pemeriksaan sumsum tulang maknanya ajalnya sudah nak datang. Tapi sebenarnya pemeriksaan sumsum tulang ni tekniknya sama seperti epidural. Epidural sangat selalu dipakai untuk ibu mengandung semasa mereka untuk melahirkan anak tanpa ada sebarang risiko. Bermakna kerana dibuat dengan betul oleh pakar-pakar yang terlatih, tidak ada risiko kalau dibuat pemeriksaan air tulang belakang ini. Seperti AML juga, dia tidak ada staging yang khusus untuk ALL ini. Jadi sama ada pesakit itu ada penyakit itu atau tidak, rawatannya tetap sama, tidak ada bezanya, tetapi ada beberapa ujian yang kita buat untuk melihat prognosisnya mungkin beza sekiranya pesakit pada awal lagi sudah mendapat pelibatan sistem saraf. Dan rawatan mereka selalunya lebih agresif, mereka memerlukan rawatan khusus untuk saraf mereka dan mereka selalunya perlu menerima pemindahan susun tulang dengan lebih awal berbanding dengan pesakit yang tidak ada risiko-risiko seperti ini. Jadi dari segi rawatannya seperti yang saya cakap tadi, tidak ada staging dan juga ada
ujian-ujian khas yang kita buat untuk melihat sama ada pesakit itu berisiko tinggi atau tidak, dan kesemuanya selalunya datang daripada kesan mutasi dalam sum-sum tulang mereka. Kita lihat pada kromosom mereka, dan juga kita lihat sama ada pelibatan sistem saraf atau tidak, dan juga bilangan sel darah putih pada mula pesakit itu datang berjumpa doktor. Sekiranya bacaan darah putihnya amat tinggi pada permulaan, selalunya risikonya juga lebih tinggi daripada pesakit yang datang dengan pembacaan ujian darah putih yang lebih rendah ataupun normal. Jadi dari segi rawatannya, dia memang ada 3 peringkat yang khusus: induction, consolidation dan maintenance. Inductionnya agak sama dengan ubat-ubat yang kita guna pakai untuk rawatan limfoma. Selalunya dia mempunyai steroid, cyclophosphamide, vincristine dan daunorubicin. Tetapi ada kelainan sedikit kalau dibandingkan dengan limfoma, ya. Pada peringkat consolidation pula, kita selalunya menasihatkan pesakit kita untuk sekiranya perlu, sekiranya risikonya tinggi, kita akan mulakan langkah-langkah untuk membuat pemindahan sum-sum tulang. Pada masa itu juga kita akan juga memberi rawatan khusus kepada memastikan yang saraf-sarafnya diberi radiasi ataupun ubat-ubat tertentu, supaya sekiranya penyakit itu datang semula pada peringkat akan datang, dia tidak melibatkan sel-sel saraf, kerana selalunya sekiranya saraf terlibat pada masa relapse nanti, prognosisnya sangat buruk. Jadi sekiranya pesakit itu telah melalui pemindahan sum-sum tulang ataupun risikonya tidak terlalu tinggi di mana kita tidak perlu untuk membuat pemindahan sum-sum tulang, maka selalunya kita akan memberi rawatan maintenance kepada pesakit-pesakit ALL kita. Selalunya ia dalam bentuk tablet yang kita ambil setiap hari, dan juga satu daripada tablet itu kita ambil setiap minggu sekali selama 2 hingga 3 tahun, bergantung kepada protokol yang kita pakai. Untuk pesakit saya, selalunya saya akan gunakan selama 2 tahun. Ya, di penghabisan 2 tahun ini kita akan menggunakan rawatan-rawatan tertentu ataupun ujian tertentu untuk memastikan yang penyakitnya sudah hilang. Ada kemungkinannya selepas 2 tahun kita buat semula pemeriksaan sum-sum tulang untuk memastikan tidak ada kemungkinan yang pesakit itu relapse semula. Jadi penyakit ALL ini jika dibandingkan dengan AML, ia agak mudah dikawal pada peringkat awal, tetapi masalahnya nanti datang sekiranya penyakit itu datang semula, terutamanya kalau dia datang semula ke bahagian saraf. Selalunya kalau penyakit ini datang semula, agak sukar untuk dirawat, ya, sebab dia selalunya pada peringkat yang lebih resistant kalau dibandingkan dengan AML. Jadi itu sedikit tentang penyakit ALL ini. Seperti yang saya singkapkan semula, dia selalunya majoritinya pada pesakit yang sudah berusia, tetapi ada banyak juga ALL ini yang melibatkan pesakit pediatrik. Jadi dari segi protokolnya mungkin agak berbeza untuk pesakit pediatrik ini. Jadi dari segi rawatannya banyak kepada unsur-unsur ubat yang kita gunakan untuk rawatan limfoma. Jadi sekiranya ada apa-apa pertanyaan lanjut, sila layari website saya ataupun bertanya dengan saya terus dalam Facebook. Sekian, terima kasih.